Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua sementara menanti masuk waktu maghrib? Kita nak baca beberapa hadis daripada kitab Sahih Muslim, namun kita masih lagi belum bermula. Kita masih lagi berada pada mukaddimah Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ahlan muslimah, Muslimah Mahmud, kemudian Fatimah Az-Zahra Haifah yang berada di ruangan TikTok. Ahlan kepada Ayu Hafiz, Latifah Abu Hassan, Fatimah Samsuddin, Adeline Maira dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan Facebook. Terima kasih banyak-banyak Rojam HQ. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala setelah menerangkan kenapa pentingnya untuk berhati-hati di dalam pengambilan riwayat hadis dan pentingnya membezakan riwayat yang sahih berbanding daripada riwayat yang pada waktu itu sakim, ada kecacatan. Maka kata Imam Muslim pada bab yang seterusnya, babu taghlizil kadhibi ala Rasulillah, bab pada menerangkan amaran keras pendustaan ke atas ataupun terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini beliau bawa beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, wa bi ilahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Gundar an Syu'bah tahwil, wa bi ilahi qala hadatsana Muhammadul Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Rabi'i bin Hirash. Daripada Rabi'i bin Hirash, sesungguhnya beliau telah mendengar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yakhutub, sedang menyampaikan khutbah. Qal, berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu sedang menyampaikan khutbah, qala Rasulullah, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takzibu alayya, janganlah kamu berdusta terhadapku, sabda Nabi. Fa innahu, maka sesungguhnya sesiapa yang yakzibu alayya, berdusta terhadapku, ke atasku, yalijin nar, pasti akan masuk neraka. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan setiap daripada kita. Riwayat yang seterusnya, wa bi ilahi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismailu ya'ni bin Ulayya an Abdul Aziz bin Sahib an Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, innahu la yamna'uni an uhaddithukum hadithan katsira. Kata Anas bin Malik, dan kita tahu Anas bin Malik adalah seorang yang antara mukthirul riwayah, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah. Itu pun beliau berkata, sesungguhnya menghalang daku daripada meriwayatkan hadis kepada kamu hadisan katsira, hadis-hadis yang banyak. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'ammada alayya kadhiba, barang siapa yang dengan sengaja berdusta ke atasku sesuatu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempah tempatnya daripada neraka. Maka Anas bin Malik pun berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau sentiasa bersama dengan Nabi, salah seorang daripada khadam, pembantu, pelayan yang banyak menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang seterusnya masih daripada Abu Hurairah, masih lagi berkenaan tentang amaran agar tidak berdusta sesuatu ke atas ataupun terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari qala hadatsana Abu Awanah an Abi Hassin an Abi Salih an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammida,
dia punya matan lebih kurang sama, cuma perawi berbeza. Kata sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammida, barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, dia tahu itu adalah pembohongan ke atas Nabi, maka apakah hukumannya? Falyatabawwa, maka hendaklah dia menempah tempat tinggalnya daripada neraka. Al-a'yadzubillah. Sebab itu kita kena berhati-hati menyebut sabdaan Nabi SAW. Sebab itu para ulama yang terdahulu, mereka selalu menyebut au kama qal, seperti seumpama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Terima kasih banyak-banyak iman. Terima kasih. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ahlan-ahlan juga kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook serta TikTok. Kita sedang membaca Muqaddimah Sahih Imam Muslim. Riwayat yang seterusnya masih lagi berkenaan tentang amaran keras agar tidak berdusta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Sa'id bin Ubaid qala hadatsana Ali bin Rabi'ah Al-Walibi qala. Maka daripada Ali bin Rabi'ah, beliau berkata, ataitul masjid, aku telah datang ke masjid. Wal Mughirah, dan pada waktu itu Mughirah radhiyallahu anhu, iaitu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yang merupakan Amirul Kufah, governor bagi kota Kufah, bagi bandar Kufah. Maka pada waktu itu Mughirah berkata, faqala al-Mughirah, Mughirah bin Syu'bah telah berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna kadhiban alai, sesungguhnya pendustaan ke atasku, sabda Nabi. Laisa ka kadhibin ala ahad, tidaklah sama seperti pendustaan kepada mana-mana orang. Bukanlah maksudnya is okay untuk kita berbohong terhadap orang lain, tak. Tetap berdusta, berbohong adalah antara dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika mana menyebut tentang dosa-dosa besar, dan pada waktu itu Nabi sedang bersandar, bila tiba tentang qauluz zur, bercakap bohong, atau syahadatuz zur, ataupun saksi bohong, maka Nabi SAW duduk dan Nabi ulang pada waktu itu beberapa kali. Berbohong adalah dosa besar. Namun apabila berbohong ke atas Nabi, kita kata Nabi yang sabda, Nabi yang sebut, Nabi yang lakukan, Nabi yang suruh, maka pendustaan pada waktu itu adalah lebih berat dan hukumannya akan menjadi lebih dahsyat. Maka sebab itu Nabi mengingatkan, inna kadhiban, sesungguhnya pembohongan ke atasku tidaklah seperti pembohongan ke atas orang lain. Barang siapa yang berbohong terhadap Nabi SAW muta'ammidan, dengan sengaja, maka Nabi bersabda, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempah tempatnya daripada neraka. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Riwayat yang seterusnya lebih kurang sama, cuma sanadnya berbeza. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr as-Sa'di qala hadatsana Ali bin Musir qala hadatsana Muhammad bin Qais al-Asadi an Ali bin Rabi'ah al-Asadi an al-Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimithli, riwayat yang lebih kurang sama, namun pada sanad ini tidak ada penambahan perkataan inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad, sesungguhnya pendustaan ke atasku tidaklah sama seperti pendustaan terhadap orang lain. Bab yang seterusnya pun menarik. Kadang-kala kita pada waktu itu memberi alasan yang kita kongsikan hadis ataupun riwayat sebab kita dengar. Daripada mana dapat riwayat hadis ni? Ataupun selain daripada riwayat hadis, sesuatu benda. Daripada mana dapat? Dengar daripada sana, sebab itu rasa nak kongsi. Maka sebenarnya tak boleh begitu. Bila kita dengar sesuatu, lagi-lagi hadis Nabi SAW, sabdaan baginda Nabi SAW, Nabi SAW melarang daripada kita forward ataupun kita share dan kongsikan setiap apa yang kita dengar. Okey, sini bagi salam sekejap je. Macam mana boleh terlepas ni? Okey, jangan langgar. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada botol susu Ada cucu? Tu mana punya botol susu tu? Dah, dia main. Dia main kat luar. Dia main kat luar. Buat dia, tutup pintu tu. Ataupun masuk dalam bilik, tutup pintu.
Maka pada bab ini Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis berkenaan babun nahyi anil hadis, larangan daripada berkongsi hadis, bikul lima sami, dengan setiap apa yang kita dengar. Sebab kita bertanggungjawab dengan apa yang kita sampaikan. Dan kita tak boleh nak beri alasan, saya tak salah, saya sekadar kongsi je, saya sekadar share je, saya sekadar pada waktu itu sebarkan je, bukan saya yang reka hadis ni ataupun benda ini, cerita ini bukan saya. Maka sebab itu Nabi SAW larang, maka dibawakan tajuk larangan daripada meriwayatkan hadis dengan apa yang kita dengar. Sebaliknya bila kita dengar, kita perlu pada waktu itu pastikan yang apa yang kita kongsikan itu adalah betul, adalah tepat. Kalaulah ianya adalah hadis, maka adalah sahih. Riwayatnya pada waktu itu adalah betul. Jangan kita dalam mood bersemangat untuk berkongsi, kita berkongsi tanpa menyelidiki terlebih dahulu, kita pun akan dipertanggungjawabkan. Apa yang lidah kita, tangan kita, anggota tubuh badan kita lakukan, setiap daripada itu akan ditanya dan dipersoalkan. Maka riwayat yang ketujuh, wa bi ilaihi qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala hadatsana Abi Tahwil wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Syu'bah an Khubayb bin Abdul Rahman an Hafs bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah seseorang itu digelar pendusta pembohong. Dia dapat title pendusta perbohong. Siapa? Orang yang mana? Ayyuhadditha, seseorang yang berkongsi, bercakap, menyampaikan, bikulli, dengan setiap apa, sami'a, yang dia dengar. Orang yang suka berkongsi apa pun yang dia dengar, maka Nabi bersabda cukuplah itu sebagai tanda itulah pembohong, itulah pendusta. Kita tak boleh kongsi semua apa yang kita dengar. Kita tak boleh share pada waktu itu semua apa yang kita dengar. Ada berapa banyak benda yang kita dengar dalam satu hari? Dan adakah semuanya kita patut kongsi? Jawapannya tidak. Semua yang kita dengar, kalau kita nak kongsi, menjadi tanggungjawab kita untuk berhati-hati, menyelidiki pada waktu itu, membezakan informasi, kalaulah hadis dan riwayat yang sahih, betul ataupun sebaliknya. Sebab itu Nabi panggil orang yang berkongsi semua yang didengar, maka pada waktu itu orang itu adalah pembohong. Sebab tak dia dengar benda bohong dan dia kongsikan juga, maka dia adalah seorang yang pembohong, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riwayat seterusnya lebih kurang sama. Riwayat yang ke-8. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Hafsin qala hadatsana Syu'bah an Khubayb bin Abdul Rahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimithli dzalik, riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat yang ke-9. Wa bi ilaihi qala hadatsani Yahya bin Yahya qala akhbarana Hushayb an Sulaiman at-Taymi an Abi Utsman an-Nahdi qala Umar bin Al-Khattab, Abu Utsman An-Nahdi berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, bihasbil mar'i minal kadhib, cukuplah seseorang itu dipanggil pembohong, pendusta, ayyuhadditha, bahawa dia berkongsi, bikulli ma sami'a, dengan setiap apa yang dia dengar. Maka Umar bin Khattab pun, walaupun tidak menisbahkan kepada Nabi, tapi kita tahu asar ini adalah lebih kurang sama makna dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu dipanggil pembohong, pendusta apabila pada waktu itu dia berkongsi apa jua yang dia dengar, apa jua yang dia tahu, apa jua yang pada waktu itu dia dapat informasi tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Sebab itu riwayat yang berikut menerangkan seseorang ikutan dalam bidang agama, bahkan seorang pemimpin, dia tak layak jadi ikutan dalam agama ataupun pemimpin apabila sikap dia semua benda yang didengar dia nak kongsikan. Dia tak layak pun menjadi imam ikutan dalam agama ataupun imam bermaksud ketua dan pemimpin, tak layak.
Itu bukanlah sifat seorang ketua, seorang pemimpin, seorang imam yang sepatutnya. Wa hadatsani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarhin qala akhbarana bin Wahb bin qala li Malik. Telah berkata kepadaku Malik, kata Ibnu Wahab, i'lam, ketahuilah, annahu laysa yaslamu rajulun, tidak akan pernah selamat seseorang, haddatha, yang berkongsi, bercerita, bikulli ma sami'a, dengan setiap apa yang didengar. Dia tak akan selamat. Di dunia punya akan dipersoal dan dipertikaikan, di hari akhirat punya. Dan berita-berita macam ni banyak yang kita boleh nampak dekat medsos kita, dekat sama ada grup-grup WhatsApp, Telegram, dekat media sosial kita, yang mana bila seseorang tu share sesuatu, dia tak sebut pun daripada mana sumber dia. Dan kita pun tak kenal orang yang kongsi tersebut. Hanya kerana dia pandai menggunakan penulisan, ayat, kalaulah video, penggunaan jalan cerita, kita percaya dan terus kongsi dan sebarkan. Maka Imam Malik mengingatkan, tak akan pernah selamat dunia dan akhirat orang yang sentiasa berkongsi apa jua yang dia dengar. Laisa yaslam, tidak akan selamat seorang yang berkongsi dengan apa jua yang dia dengar. Wala yakunu imama, dan tidak layak menjadi imam, memberi makna ikutan agama. Imam memberi makna pemimpin, abadan, selama-lamanya. Wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'a, apabila dia bercakap, bercerita dengan setiap apa yang dia dengar. Sama juga dalam hadis. Pada waktu itu kita tak boleh nak kongsi, nampak je title hadis, tak disebut pun pada waktu itu daripada sumber yang mana. Dan kalaulah ada sebut sumber pun, kalaulah kita nampak hadis tu macam off je, macam lain dia maksud dan sebagainya, kita patut selidik, betul ke ada dalam kitab hadis tersebut. Maka kalaulah kita tak ada masa nak buat semua itu, jangan ada masa untuk kongsikan. Jangan pada waktu itu kita forwardkan, sebab nanti akan ada orang lain yang terkeliru, anggap itu hadis, walhal ianya bukanlah hadis mungkin. Maka sebab itu Nabi Imam Malik mengingatkan, wala yakunu imama, dan tidak layak menjadi imam, ikutan agama, pemimpin selama-lamanya seorang yang berkongsi dengan apa pun yang didengar. Riwayat yang seterusnya adalah daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Awal bab kita dah baca sabdaan Nabi, yang mana maksudnya lebih kurang sama, dan ini adalah daripada kata-kata para sahabat. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan wa Nabi Sa'd an Nabil Ahwas an Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bihasbil mar'i minal kadhib, cukuplah seseorang itu dipanggil pendusta, pembohong, an yuhadditha, bahawa dia berkongsi, bercerita dengan setiap apa yang dia dengar. Dia tak boleh begitu. Apapun yang kita kongsi, yang kita cakap, kita telah mengambil tanggungjawab yang ianya adalah benar dan sahih. Terima kasih banyak-banyak Zain Rizwan, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang beri gift, Abu Tobat dan sebagainya. Moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Kita sedang membaca Muqaddimah Sahih Muslim. Riwayat yang seterusnya, Imam Muslim bawakan riwayat yang ke-13. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Umar bin Ali bin Muqaddam an Sufyan bin Husain qala sa'alani Iyas bin Muawiyah faqal, maka Iyas bin Muawiyah telah bertanya kepadaku, iaitu Sufyan bin Husain, inni araka qad kullifta bi ilmi al-Quran. Maka kata Iyas bin Muawiyah kepada Sufyan bin Husain, sesungguhnya aku melihat kamu sangat-sangat bersemangat, kullifta ay harasta, kamu sangat-sangat bersemangat, bi'ilmil Quran, dengan ilmu Al-Quran. Dia nampak pada waktu itu teman dia, sahabat dia sangat minat dengan ilmu Al-Quran. Faqra' alayya surah, maka Iyas bin Muawiyah berkata, kalau begitu bacakan kepadaku satu surah. Wafassir, dan terangkan maksud ayat mengikut pengetahuan kamu. Hatta anzura, supaya aku boleh melihat, fima alimta, perkara apa yang kamu telah tahu. Maka berkata Sufyan bin Husain, fafa'altu, maka aku pun buat. Aku baca satu surah, aku pun terangkan tafsirannya dan pemahamannya. Faqala li,
Maka Iyas bin Muawiyah memberi pesanan kepadaku. Dan sebenarnya pesanan ni sangat berharga untuk kita juga. Apakah dia? Ihfaz alayya ma aqulu lak. Ingat betul-betul apa yang aku katakan kepada kamu. Kata Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Iyaka wasyana'ah fil hadis. Apakah maksud wasyana'ah? Asyana'ah maksudnya al-qubah. Keburukan, kecacatan. Yang dimaksudkan di sini, mengambil sesuatu daripada orang yang ada keburukan dan kecacatan di dalam periwayatan hadisnya. Jangan ambil riwayat daripada mereka. Maka kata Iyas bin Muawiyah, Iyaka, jauhkanlah diri kamu, wasyana'ah fil hadis, dari perawi-perawi yang telah diburukkan, dicacatkan periwayatan hadis mereka. Kenapa kita kena menjauhkan diri daripada mengambil sesuatu daripada orang yang telah dicela periwayatan hadis mereka? Kerana kata Iyas bin Muawiyah, fa innahu qallama, kerana sesungguhnya amat sedikit, hamalaha ahadun, seseorang yang mengambil hadis yang cacat, yang telah dipertikaikan perawinya, illa dhalla fi nafsih, kecuali dia akan menghina dirinya sendiri, wa kuzziba fi hadithih, dan akan didustakan periwayatan hadisnya. Dua benda. Kalaulah kita tak berhati-hati dalam mengambil hadis dan riwayat, bahkan secara umum dalam berkata-kata, apa yang kita dengar kita kongsi, apa yang kita tahu kita terus kongsi, maka apakah dua benda yang bakal berlaku? Kata Iyas bin Muawiyah, kita menghina diri kita sendiri. Apabila orang lain tahu riwayat ni nampak macam tak sahih, ataupun kata-kata ini nampak macam bohong. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah contohnya, wa kudziba fi hadithih. Pada waktu itu kita yang akan mendustakan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya yang tidak betul adalah periwayatan yang kita nukilkan. Tapi kerana kita yang bercakap, orang lain nampak kita yang sampaikan informasi hadis dan riwayat tadi, maka orang pun akan melabel kita pembohong dan dusta. Maka sebab itu, berhati-hati dalam berkongsi apapun yang kita dengar, lagi-lagi tentang hadis sabdaan Nabi SAW. Kalaulah kita tidak berhati-hati, kata Iyas bin Muawiyah, kita akan menghina diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita yang akan menjadikan diri kita didustai oleh orang lain. Riwayat yang terakhir daripada bab ini, hadis yang ke-14. Wa bi ilaihi qala hadatsani Abu Tahir wa Ahmad bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus bin Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud berkata, ma anta bi muhadditsin qauma, tidaklah kamu menyampaikan sesuatu hadis kepada sesuatu kaum, la tablughuhu uquluhum, yang tidak sampai pemahaman mereka terhadap hadis dan riwayat tadi, illa kana, kecuali hadis tersebut akan menjadi fitnah, penyebab kerosakan untuk sebahagian mereka. Ini pun pesanan yang penting. Kita berada pada zaman orang suka berkongsi benda-benda yang pelik-pelik. Kalau tak pelik, dia tak nak kongsi. Kalau hadis dan riwayat pun pada waktu tu kalau boleh tak pernah ada orang share lagi. Ya, itu adalah sifat manusia. Dia suka berkongsi benda yang orang tak pernah dengar. Yang orang dengar, dia tak naklah benda ni is too common, terlalu biasa. Tapi sebenarnya Abdullah bin Mas'ud ingatkan bahawa bila kita bercakap dengan manusia, lagi-lagi tentang hadis sabdaan Nabi, tentang apa-apa, kita kena faham tahap pemahaman manusia tersebut. Bukanlah kita kata, sebab kalaulah kita bercakap dengan orang yang terlalu ramai, masyarakat yang ramai, maka kita kena berhati-hati. Ada orang yang pada waktu itu dia boleh salah faham maksud hadis Nabi SAW. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, bila kamu nak menyampaikan hadis kepada sesuatu kelompok manusia, maka pada waktu itu janganlah disampaikan hadis yang tidak boleh difahami akal mereka, pemahaman mereka. Sebab kalaulah tidak, ianya akan menjadi asbab fitnah, asbab kerosakan,
asbab pada waktu itu perkara yang bukan membawa kebaikan, tetapi sebaliknya membawa keburukan. Al-a'yadzubillah. Dan ini bukan sekadar dalam hadis, dalam percakapan biasa pun, bila kita nak bercakap, berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Sebab itu ada benda yang kita boleh kongsikan umum, ada benda yang kita tak patut kongsikan umum. Sebab kadang-kala walaupun kita kata niat kita baik, tetapi kadang-kala boleh membawa fitnah, boleh membawa kerosakan, sebab kita tak tahu siapa yang baca, siapa yang tengok video yang kita share dan kongsikan tersebut. Maka daripada sini kita telah selesai bab yang berkenaan tentang larangan berkongsi apa pun yang didengari, dan apa yang seterusnya adalah bab berkenaan tentang an-nahyu, larangan daripada mengambil riwayat daripada perawi yang daif dan berhati-hati dalam menukilkan sesuatu daripada mereka. Yang ini insya-Allah kita akan sambung lewat sedikit malam nanti sedikit. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.